Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabri Masaharir, pensyarah daripada Kuliah Pendidikan UIAM, ingin membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Tinjauan Awal Pembelajaran Tata Bahasa Arab bagi tujuan ibadah dalam kalangan masyarakat awam di sebuah universiti. Kajian ini secara umumnya telah dilaksanakan dalam kalangan para pelajar dewasa yang belajar bahasa Arab dalam kursus yang dianjurkan oleh pihak UMC-SAT Universiti Malaya. Jadi, sebagai pengenalannya, sebagaimana yang kita tahu, bahasa Arab merupakan satu bahasa yang mempunyai kedudukan istimewa, tidak asing lagi, lebih-lebih lagi dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Berbeza dengan bahasa Inggeris, walaupun bahasa Inggeris adalah bahasa yang mempunyai kedudukan kedua tertinggi dari segi kedudukannya, penggunaannya di Malaysia, namun bahasa Arab mempunyai keunikannya yang tersendiri disebabkan hubungannya dan kaitan rapatnya dengan masyarakat Islam dan juga fungsinya sebagai bahasa yang digunakan untuk memahami dan juga melaksanakan ibadah harian. Jadi secara tidak langsung kita lihat, lebih-lebih lagi pada ketika ini kita lihat terdapat peningkatan dari segi minat dan juga kekerapan dan juga pelbagai jenis program melibatkan kursus-kursus pembelajaran bahasa Arab yang dilaksanakan oleh pelbagai pihak. Ini tidak melibatkan program-program akademik yang dilaksanakan oleh sekolah dan juga universiti termasuk college. Kajian ini lebih menjurus kepada kursus-kursus pembelajaran yang dilaksanakan untuk masyarakat, sama ada secara formal ataupun tidak formal. Jadi kita lihat minat masyarakat untuk mempelajari bahasa Arab pada ketika ini menunjukkan peningkatan. Dan kita lihat di dalam media sosial dan sebagainya, terdapat pelbagai pihak yang melaksanakan kursus bahasa Arab untuk masyarakat awam, sama ada di peringkat universiti, seperti yang saya bentangkan di dalam kertas kerja ini, melibatkan kursus bahasa Arab untuk dewasa yang dianjurkan oleh pihak UMC-SAT, yang akan saya huraikan dengan lebih lanjut selepas ini. Dan juga kita lihat universiti-universiti lain termasuk UIAM, KUIS, USIM dan sebagainya, termasuk juga UMK. Mereka, pihak-pihak universiti ini melaksanakan kursus pembelajaran bahasa Arab untuk masyarakat dewasa. Jadi kita lihat disebabkan peningkatan program seperti ini, kita lihat setiap kursus menggunakan pelbagai modul, menggunakan kandungan sukatan pelajaran yang tersendiri, itu juga dengan rujukan. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada sudut pandang yang melibatkan pembelajaran bahasa Arab untuk golongan dewasa, cuba kita kembali semula kepada sejarah bahasa Arab itu sendiri. Jadi kita lihat bahasa Arab ini telah masuk ke tanah Melayu sejak kurun pertama Hijrah. Jadi bahasa Arab masuk bersama Islam. Jadi dengan masuknya Islam, masyarakat Melayu di tanah Melayu turut mempelajari bahasa Arab. Yang mana dengan masuknya bahasa Arab ke dalam masyarakat Melayu pada ketika itu, kita lihat bahasa Arab mempunyai masuk bersama pengaruh bahasa agama yang mempengaruhi kepercayaan disebabkan agama itu sendiri, termasuk juga mempengaruhi politik, pendidikan, kebudayaan dan juga sistem masyarakat itu sendiri. Jadi bahasa Arab dan juga Islam
ada dua benda yang tidak dapat dipisahkan. Khususnya di Nusantara, di alam di Kepulauan Melayu itu sendiri, melibatkan Malaysia, Indonesia dan juga Brunei. Yang mana jika kita sebut bahasa Arab, maka secara automatik masyarakat di sini akan relate, akan kaitkan dengan Islam. Ini berbeza dengan bahasa Arab dalam konteks negara-negara lain, di negara Eropah, Korea dan sebagainya. Mereka belajar bahasa Arab, maka bahasa itu sebagai bahasa komunikasi. Tetapi di dalam konteks Nusantara, bila disebut bahasa Arab, akan dikaitkan dengan Islam. Jadi ini mempunyai impact dan juga kesan terhadap persekitaran pembelajaran bahasa Arab di Malaysia. Jadi kita lihat dari segi aspek yang lain, bahasa Arab turut mempengaruhi bahasa Melayu pada ketika itu, menyebabkan bahasa Melayu berjaya mencapai status sebagai bahasa ilmu, bukan semata-mata sebagai medium komunikasi ataupun lingua franca. Okay? Jadi pengaruh ini kita dapat lihat di mana hampir mengikut kajian beribu-ribu perkataan yang dipinjam di dalam bahasa Arab telah menjadi perbendaharaan kata di dalam bahasa Melayu itu sendiri. Sama ada kita menggunakannya dalam makna yang tepat daripada bahasa Arab ataupun berlaku ubah suai dari segi makna yang mana kita pinjam perkataan tersebut daripada bahasa Arab. Bila kita gunakan di dalam bahasa Melayu, kita menggunakannya di dalam makna yang lain ataupun konteks yang agak berbeza daripada bahasa asal bahasa Arab. Okay? Jadi disebabkan sejarah yang berlaku sebelum itu, kita lihat bahasa Arab mula diajar di Malaysia sama ada secara formal ataupun tidak formal. Dari sudut formal, kita lihat pada ketika saya sekolah menengah dahulu, tahun 1988, pada ketika itu bahasa Arab hanya mula diajar di peringkat sekolah menengah secara formal. Tapi jadi para pelajar yang masuk ke sekolah hanya akan kenal bahasa Arab secara formal tingkatan 1, tingkatan 2, 3 hinggalah ke universiti. Namun selepas itu kita lihat dalam 1990-an, sama ada pertengahan ataupun penghujung 1990-an, bahasa Arab mulai mulai daripada peringkat darjah 1, tahun 1 sekolah rendah. Dan kita lihat pihak KPM telah menggubal sukatan DSKP dan juga buku teks sukatan pembelajaran bahasa Arab yang khas untuk sekolah rendah, menggunakan KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Adapun di sekolah menengah kita lihat terdapat dua kurikulum, iaitu KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah, dan juga KBD, Kurikulum Bersepadu Dini ataupun Kurikulum Bersepadu Tahfiz, KBT. Dan juga di peringkat sekolah menengah ada tingkatan 6, ada sukatan dinamakan STAM. Adapun di universiti, hampir setiap universiti sekarang ni menawarkan ijazah sarjana muda bahasa Arab. Bukan lagi terhad di UIA, Universiti Islam Antarabangsa, ataupun di USIM. Bahkan program ini terdapat juga di UMK. Tetapi setiap universiti mempunyai niche area ataupun fokus yang tersendiri di samping program bahasa Arab yang ditawarkan. Baik, begitu juga dengan UNISA itu sendiri. UNISA, kita lihat mesti ada. Sama ada di peringkat, sama ada bahasa Arab itu diajar sebagai bahasa di pusat bahasa untuk semua pelajar, ataupun bahasa Arab diajar secara berstruktur di dalam program akademik, sama ada di peringkat sarjana muda, sarjana ataupun PhD. Itu di peringkat formal. Ataupun di peringkat tidak formal, kita lihat pembelajaran bahasa Arab diajar di masjid-masjid, di masjid di surau. Termasuk juga pusat-pusat bahasa swasta. Jadi kita lihat, namun disebabkan munculnya pusat-pusat bahasa yang seperti ini, kita lihat berlaku ketidakseragaman dari segi penggunaan rujukan, pedagogi pengajaran, kaedah pengajaran, pedagogi, dan juga bila melibatkan pengajaran kepada pihak golongan dewasa, maka ada kadang-kadang yang menggunakan pedagogi yang tidak sesuai untuk mengajar golongan dewasa.
Okay. Jadi kita lihat sambutan masyarakat awam terhadap bahasa Arab itu semakin meningkat jika dibandingkan sebelum itu. Di mana bahasa Arab hanya dikaitkan dengan sekolah Arab ataupun sekolah agama. Namun sekarang kita lihat kesedaran itu semakin meningkat. Sama ada mempelajari bahasa Arab untuk komunikasi, untuk pergi melancong, untuk menjadi diplomat ataupun berniaga dan sebagainya. Namun untuk dalam konteks Malaysia, tidak dapat dinafikan bahasa Arab dipelajari untuk faham Al-Quran. Untuk faham apa yang masyarakat baca di dalam solat, zikir, doa dan sebagainya. Ya. Okay. Jadi secara tidak langsung, walaupun ada sesetengah pihak ataupun pelajar ataupun golongan dewasa bila disebut bahasa Arab susah. Ya. Namun jika kita berjaya untuk mengaitkan dengan situasi, dengan persekitaran, dengan ibadah seharian, dengan Al-Quran yang sentiasa dibaca, maka kita lihat kaedah ini akan berjaya meningkatkan motivasi dan juga minat masyarakat dewasa yang tidak mempunyai asas bahasa Arab untuk mempelajari bahasa Arab. Ya? Baik, jadi dalam kajian ini saya berhasrat untuk menyebarluaskan peranan asatizah bahasa Arab supaya menyebarkan kesedaran ataupun kepentingan mempelajari bahasa Arab ini kepada masyarakat awam. Ya. Kita yang mempunyai peluang untuk belajar bahasa Arab di sekolah, kita berasa bersyukur kerana kita dapat memahami Al-Quran, bukan daripada terjemahan tetapi daripada setiap huruf, daripada setiap perkataan yang disebut, yang ditulis, yang dibaca. Ya. Bahkan kita dapat faham uslub, laras bahasa. Jadi pelbagai aspek bahasa, sama ada dari segi morfologi, sinteks, sorof, nahu, dari segi retorik, balaghah dan sebagainya. Jadi sudah tiba masanya kita berkongsi ilmu ini, maklumat ini dengan masyarakat awam, agar mereka turut sama dapat menghayati keindahan Al-Quran, keindahan ataupun mereka juga dapat menghayati, memahami bacaan yang dibaca di dalam solat dan sebagainya dari sudut aspek-aspek bahasa yang sepatutnya, berdasarkan tahap mereka, berdasarkan tahap masing-masing. Jadi aspek ini telah pun disebut oleh beberapa orang pengkaji. Contohnya Hasan Basri dan Muhammad Azhar menyatakan bahawa pengajaran bahasa Arab perlu diperluaskan kepada umum, dalam konteks pengajaran bahasa Arab bagi tujuan khusus, iaitu tujuan agama. Adapun Kamal Syukri dan lain-lain dan rakan-rakan menyatakan bahawa kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa ibadah mempunyai pengaruh terhadap proses pembelajaran bahasa Arab untuk golongan Muslim, iaitu golongan dewasa. Jadi itulah kepentingan bahasa Arab dan kaitan dengan bahasa ibadah. Begitu juga kajian tentang bahasa Arab dan bahasa agama ini menjadi perbincangan, perdebatan yang melibatkan pelbagai pihak, sama ada ahli linguistik, teologi dan ahli falsafah. Jadi di sana ada ruang untuk kita luaskan lagi skop perbincangan dan kajian dalam kajian ini. Okey. Jadi berbalik kepada bahasa Arab dan masyarakat awam, kita lihat apabila kita sebut bahasa Arab bagi tujuan ibadah, kita dapat fikirkan belajar bahasa Arab untuk faham Al-Quran. Faham Al-Quran dalam konteks, bukan dalam konteks 30 juzuk, bahkan berdasarkan keperluan. Paling kurang dapat memahami suratul Fatihah dibaca, setiap ayat, setiap perkataan, kenapa digunakan perkataan itu, kenapa, bukan sekadar baris. Begitu juga dengan bila disebut bahasa Arab bagi tujuan ibadah, sedikit sebanyak dapat memahami hadis-hadis yang pendek seperti hadis sama ada hadis 40 dan sebagainya. Bukan lagi faham berdasarkan terjemahan. Begitu juga dengan doa-doa yang dibaca. Bahkan para imam bila membaca doa untuk
secara bersorangan ataupun secara beramai-ramai, tahu di mana ganti nama ataupun tempat-tempat perkataan yang perlu ditukar. Itulah antara kepentingan mempelajari bahasa Arab bagi tujuan ibadah. Jadi antara program yang kita lihat sebelum ini iaitu JQAF, Jawi Quran Fardu Ain. Jadi kita lihat Jawi Quran Fardu Ain, kita lihat sebelum ini program ini merupakan salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan, di mana program ini mengintegrasikan bahasa Arab di dalam kurikulum negara secara sistematik. Satu ketika dahulu, dan alhamdulillah kita lihat guru-guru JQAF pada ketika sekarang ini sedang menyumbang di dalam sistem pendidikan negara. Itu melibatkan sistem pendidikan secara formal. Adapun secara sistem pendidikan tidak formal, kajian Radhiyah dan Raja Masyittah mendapati bahawa golongan warga emas adalah di antara golongan majoriti yang mengikuti kelas-kelas pengajian bahasa. Jadi kita lihat kenapa warga emas pada ketika itu mereka sepatutnya, mungkin mereka sudah tidak ada kepentingan untuk mengambil CJ dan sebagainya, tapi kajian ini mendapati mereka nak belajar bahasa Arab. Jadi tentu ada aspek lain yang menyebabkan motivasi mereka meningkat untuk belajar bahasa Arab. Bukan lagi untuk mendapatkan ijazah dan sebagainya. Itulah disebabkan ibadah. Untuk faham ibadah. Untuk menghayati apa yang dibaca, untuk faham. Mereka bukan lagi mengajar sijil. Mereka bukan lagi mengajar kedudukan, pangkat, gaji dan sebagainya. Maka sebagai asatizah yang mengajar bahasa Arab, perlu kita mengambil peluang ini untuk memperkasakan, menyebarluaskan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab untuk masyarakat dewasa. Supaya sama-sama kita dapat menghayati, menolong mereka untuk memahami Al-Quran, membantu mereka untuk lebih faham apa yang mereka baca, apa yang mereka amalkan pada setiap hari, sejak kecil hinggalah sekarang. Jadi kita lihat tujuan ibadah, bahasa Arab bagi tujuan ibadah, itu paling kurang kita dapat faham Al-Quran. Surah-surah penting, surah juzuk 30 ayat lazim, suratul Fatihah, ada hadis innamal a'malu binniyat, ada hadis pendek ada 40. Bacaan paling kurang bila dibaca doa iftitah, mereka faham inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mereka akan faham perkataan itu word by word, perkataan demi perkataan, dan mereka dapat menghayati semasa bacaan tersebut di dalam salat, bahkan membantu mereka untuk khusyuk. Begitu juga dengan zikir selepas salat, doa-doa harian. Jadi mereka akan faham apa yang mereka baca daripada bahasa, tidak perlu lagi diterjemah, bukan melalui terjemahan, tetapi faham melalui struktur bahasa yang dipelajari. Jadi tujuan bagi mencapai tujuan yang murni ini, kita lihat munculnya pelbagai sumber pembelajaran, rujukan, modul. Jadi kita lihatlah. Namun kajian Suhaila dan rakan-rakan mendapati modul ini secara sepenuhnya masih belum memenuhi kehendak pembaca atau pelajar bahasa Arab dalam kalangan masyarakat awam. Jadi di sini kita lihatlah dalam kertas kerja penuh yang saya kongsikan bersama penganjur program, banyak kajian yang telah dijalankan berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab bagi golongan dewasa. Dan juga banyak juga buku-buku kita lihat bahasa Arab yang bagi tujuan dewasa yang telah diterbitkan dalam bentuk buku, rujukan, modul dan sebagainya. Jadi kita lihat buku tersebut sama ada diterbitkan oleh pihak universiti ataupun pihak swasta, pihak penerbit swasta. Jadi dalam kajian ini saya menjalankan sedikit penilaian kajian rintis dalam kalangan pelajar bahasa Arab dewasa yang telah saya ajar mereka lebih kurang 4 bulan sejak Oktober 2021 hingga bulan Februari 2022. Yang mana kajian ini dilaksanakan ketika pandemik. Jadi dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya.
Ya. Jadi secara ringkas kajian buku kursus ini dilaksanakan sebanyak 16 kali secara online, ya, melibatkan hari Sabtu 2 jam. Kemudian 8 kali lagi dilaksanakan secara sinkronis, iaitu secara melalui chatting di dalam grup WhatsApp, ya. Menggunakan modul khas yang disediakan oleh pihak UMC-SET, ya. Ada di situ rujukan tajuk-tajuk yang perlu diajar. Namun modul yang disediakan hanyalah berbentuk tajuk-tajuk asas, dan saya menambah rujukan lain, iaitu buku terbitan Telaga Biru Sembilan Berhad, namanya yang bertajuk Buku Nahwu Mudah. Buku Nahwu Mudah ni ada dua, Buku Nahwu Mudah 1 dan Buku Nahwu Mudah 2. Ya, saya menggunakan buku itu kerana buku itu mempunyai penerangan tentang nahwu untuk masyarakat awam, mengikut struktur, bermodul, mempunyai penerangan dalam bahasa Melayu, dan juga ada latihan bagi setiap tajuk yang diajar dalam buku tersebut. Ya. Jadi objektif daripada kajian ini, berdasarkan dapatan yang saya akan terangkan nanti, kita akan lihat latar belakang pelajar yang ataupun pelajar dewasa berkerjaya, ada juga yang telah pencen, yang telah menyertai program ini. Sebagai tambahan, saya telah mengajar program ini sampai 16 tahun. Namun disebabkan kekangan masa dan sebagainya, saya menjalankan kajian ini, dan pelajar kohort ini adalah pelajar terakhir yang saya ajar. Jadi sekarang diajar oleh orang lain. Jadi saya telah ajar mereka ni 16 batch lah, 16 tahun lamanya, dengan pengambilan pelajar yang berbeza-beza. Jadi begitulah. Kita akan lihat keberkesanan feedback pelajar, sama ada secara kuantitatif ataupun kualitatif. Okay? Jadi pelajar asalnya ada 35. Saya minta mereka jawab survey menggunakan Google Form. Agak sukar untuk saya mengejar mereka supaya menjawab. Namun alhamdulillah dapat mencapai juga bilangan 20, yang mana bilangan ini jika dilaksanakan di dalam kajian rintis adalah bilangan minimal yang diterima, berdasarkan rujukan yang saya dapat di dalam kajian ini. Jadi untuk menguatkan dapatan kuantitatif, saya masukkan juga respons soalan terbuka, yang menambahkan lagi dapatan feedback, dapatan penilaian terhadap respon yang diterima. Okay. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, pelajar dewasa mereka belajar pada hari Sabtu. Ada 2 modul. Satu modul kemahiran bahasa pukul 9.11, saya ajar pukul 11.1. Saya khas untuk modul tata bahasa sahaja. Jadi kajian ini bukan memfokuskan kepada pembelajaran bahasa semata-mata, tapi pembelajaran tata bahasa. Yang mana kalau kita lihat di sekolah, bila disebut pembelajaran tata bahasa atau pembelajaran nahwu, pelajar akan rasa ada yang okey, ada yang tidak okey. Jadi kajian ini melihat, mengkaji aspek pembelajaran nahwu kepada golongan dewasa. Ada yang kata belajar nahwu tidak perlu, mungkin hanya perlu diajar secara tidak langsung, tak perlu disebut pun. Tapi kajian ini melihat sama ada perlu tak diajar nahwu secara spesifik kepada golongan dewasa. Okay. Jadi instrumen kajian telah diadaptasi daripada Muhammad Syahrizal dan rakan-rakan 2015. Dan secara umumnya dapatan kajian ini menunjukkan pelajar berpuas hatilah, berpuas hati dalam lingkungan 20 orang, iaitu kajian rintis, dalam lingkungan bilangan kajian rintis yang telah dijalankan. Namun begitu, ada beberapa cadangan lain yang telah dicadangkan oleh pelajar untuk memantapkan lagi modul kandungan ini. Walaupun dapatan ini saya bentangkan di dalam kertas kerja ini, namun sebelum saya
bentangkan, saya telah pun berkongsi dapatan ini dengan pihak pentadbiran UMCSAT itu sendiri ya. Jadi dapatan ini bukan semata-mata dibentangkan di peringkat kertas kerja ataupun persidangan. Namun saya harap pihak UMCSAT, pihak pengajian berterusan UM, mengambil maklum tentang dapatan yang saya telah kongsikan daripada feedback ini bersama mereka. Ya. Jadi penambahbaikan daripada dapatan ini, insya-Allah saya akan teruskan bagi meneroka lagi aspek-aspek lain secara khusus yang mana modul pengajaran tata bahasa Arab bagi golongan dewasa dapat dilaksanakan agar mereka sama-sama dapat memahami secara khususnya keindahan bahasa Al-Quran. Sama ada mungkin dalam bentuk modul khas, dalam bentuk sukatan khas untuk mereka, buku khas dan sebagainya. Jadi responden yang terlibat di dalam kajian ini terdiri daripada 11 lelaki dan 9 wanita, 20 orang semuanya. Dari segi umur kita lihat, majoriti berumur antara 41 hingga 50. Adapun yang 20-30 tidak ramai. Dalam kohort yang saya ajar sebelum ini pun lebih kurang. Bilangan lelaki dan wanita agak seimbang. Sama ada kohort yang saya ajar sebelum ini sama ada secara online ataupun yang sebelum pandemik secara bersemuka sama juga. Bilangan agak seimbang. Umur pun majoriti sama ada mereka berumur antara 31 hingga 50, itu majoriti ataupun yang berumur lebih dari 50 agak kurang sedikit. Okey. Sebelum ini saya secara bertulisnya, secara rekod saya tidak pernah bertanya tentang soalan ini kepada pelajar-pelajar yang saya ajar secara bersemuka. Tapi di dalam kajian ini saya dapati golongan dewasa yang mempelajari bahasa Arab mempunyai, majoriti mereka mempunyai ijazah. Bahkan ada di antara mereka yang mempunyai master dan juga PhD. Namun ada juga yang memiliki SPM. Saya lihat sebelum ini yang secara bersemuka yang saya ajar, ada juga yang lepas SPM mereka sengaja masuk. Mereka masuk kerana selepas belajar subjek ini, mereka akan sambung pelajaran ke peringkat diploma dan sebagainya. Dan juga dari segi negeri. Okay. Sebelum ini, ketika program ini dilaksanakan secara bersemuka, kebanyakan mereka hanya datang daripada lingkungan Johor. Minta maaf, lingkungan Selangor. Lingkungan Selangor. Ada juga yang datang daripada Perak, yang saya ajar sebelum ini. Ada yang datang daripada Perak. Datang hari balik hari. Datang pagi-pagi sebelum subuh. Mungkin dia datang dengan dan sebagainya. Drive sampai JM. Lepas tu balik. Lepas tu balik. Begitulah. Sanggup. Setiap minggu sehingga habis program. Tapi dalam survey yang saya laksanakan ini, kita lihat walaupun program ini dilaksanakan sebelum ini hanya disertai oleh sebuah negeri sahaja, kita lihat disebabkan online, kita dapati bahawa para peserta yang terlibat datang daripada negeri-negeri yang jauh sekalipun, termasuk Johor, Kedah, Pulau Pinang, bahkan dia datang daripada Sabah. Jika dilaksanakan secara bersemuka, tentulah tidak logik bagi mereka untuk menanggung kos yang tinggi, bermusafir daripada Sabah setiap minggu ke UM untuk belajar. Jadi aspek positif daripada kajian ini mendapati program ini jika kita laksanakan dengan cara yang betul, tersusun, dapat menarik minat, peluang ini dapat kita dikongsikan dengan lebih luas. Walaupun program itu dilaksanakan di Selangor, bahkan para pelajar daripada Sarawak sendiri pun dapat sama-sama mempelajari bahasa Arab di dalam kursus ini. Namun saya difahamkan selepas kohort ini, pihak UM kembali melaksanakan secara bersemuka. Jadi sudah tentulah pelajar daripada Johor dan sebagainya tidak dapat untuk terlibat sama-sama mengambil manfaat daripada kursus yang seperti ini. Melainkan mereka mencari kursus-kursus yang seumpamanya
di pusat-pusat bahasa dan juga universiti yang berdekatan, sama ada di Johor, di Sabah, ya. Jadi saya harap para peserta, pembentang yang menyaksikan pembentangan saya ini dapat mengambil maklumlah tentang dapatan ini dan membawa balik idea ini ke tempat kerja masing-masing, ke universiti masing-masing untuk meneroka peluang ini, ya. Mengajar bahasa Arab untuk golongan dewasa. Okay? Namun dari segi soalan berikutnya, majoriti pelajar yang menyertai kursus bahasa Arab untuk dewasa ini tidak mempunyai asas bahasa Arab. Dan ketika saya mengajar secara bersemuka, inilah adalah antara soalan pertama yang saya tanya. Mungkin ada yang berdasarkan ingatan saya, walaupun ada menjawab ya tu ada yang jawab pernah belajar semasa di sekolah. Jadi fahamlah. Selepas sekolah mungkin lupa. Ada yang belajar secara tak formal di masjid. Kita faham ni bila dia belajar di masjid ni kadang-kadang tidak konsisten kehadiran. Tidak ada model khas. Kadang datang, kadang tidak datang. Jadi tahap penguasaan itu tidak mencapai tahap asas yang kita harapkan daripada soalan inilah. Ya. Baik. Dari segi dapatan soal selidik kuantitatif deskriptif yang saya dapat di sini, majoriti menunjukkan saya berminat untuk mempelajari qawaid. Mereka bukan sekadar berminat untuk belajar bahasa Arab, bahkan mereka berminat untuk belajar qawaid nahwu bahasa Arab secara spesifik. Ya. Jadi saya merasakan bahawa mempelajari qawaid bahasa Arab merupakan satu keperluan. 18 bersetuju, 2 tidak. Masih majoriti bersetuju. Begitu juga dengan mood dari segi bahan, mendapatkan bahan, peratusan bersetuju itu agak kurang daripada yang sebelum ini. Sebelum ini sangat bersetuju 18, tapi telah berkurangan kepada 9. Jadi yang selebihnya pergi ke bersetuju. Maknanya dapatan ini menunjukkan bahawa dari segi bahan yang membantu pelajar untuk faham qawaid nahwu bagi golongan dewasa ni masih lagi di tahap sederhana, tidak mencapai tahap yang memuaskan. Namun mereka berpendapat bahawa belajar qawaid adalah sesuatu yang penting, dan juga mereka bersetuju bahawa belajar qawaid dapat membantu mereka untuk faham bacaan di dalam ibadah seharian. Begitu juga jika diberikan peluang, mereka juga bersetuju. Semua bersetuju. Mereka juga bersetuju bahawa perlu ada modul khas. 17 daripada mereka menandakan amat bersetuju. Dan modul tersebut mestilah menepati tujuan pembelajaran bahasa Arab dan meraihkan latar belakang penuntut. Dia agak meraihkan latar belakang. Namun ada tidak pasti, mungkin ada peserta yang kurang faham soalan ini, item soalan ini. Dari segi kaedah terjemahan, jadi dapatan lebih kurang sebelum ini sederhanalah, tapi agak ramai juga menanda jawapan sangat bersetuju. Mereka prefer menggunakan kaedah terjemahan, bukan kaedah langsung ataupun menggunakan bahasa asal. Mereka perlukan kepada terjemahan. Mungkin mereka tidak mempunyai asas bahasa Arab untuk faham penerangan yang diberikan. Begitu juga qawaid bahasa Arab. Saya merasakan bahawa bahasa Arab tidak perlu diutamakan. Jadi sini kita nampak soalan ni agak terbalik. Jadi tidak bersetuju. Maknanya mereka merasakan bahasa Arab penting. Belajar qawaid ni penting walaupun di peringkat permulaan. Begitu juga berpendapat dapat menampakkan khusyuk, mereka bersetuju. Walaupun kita faham khusyuk dalam ibadah ni melibatkan juga aspek yang lain walaupun kita faham bahasa Arab. Namun aspek faham bahasa itu merupakan salah satu faktor yang dapat membantu untuk faham khusyuk dalam solat. Begitu juga di dalam modul mereka mencadangkan supaya diperbanyakkan contoh-contoh yang dipetik daripada bacaan ibadah. Di dalam modul bahasa Arab dimasukkan ayat-ayat lazim, dimasukkan doa-doa daripada Al-Quran, bacaan-bacaan. Jadi kita lihat ada yang daripada contoh-contoh ayat digunakan, kita akan
mengeluarkan penerangan-penerangan tentang tajuk-tajuk yang berkaitan dengan nahu, sama ada contohnya isim, fi'il, huruf, fi'il madhi, mudhari', amar dan sebagainya. Jadi saya berpendapat bahawa untuk menguasai bahasa Arab memerlukan latihan yang komprehensif. Jadi pelajar bersetuju mereka perlukan kepada bukan sedekat kursus yang turut menyediakan latihan yang komprehensif. Ya. Mereka juga bersetuju perlu kepada adanya kemahiran mendengar, kemahiran mendengar supaya mereka faham apa yang mereka belajar. Ya, kemahiran bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Sepanjang yang pengalaman saya mengajar pelajar dewasa ni, mereka boleh menulis, namun mereka ada di antara mereka segelintir yang mempunyai masalah untuk menyambung huruf. Macam kanak-kanak lah, mungkin mereka baru memula nak menulis. Jadi sebahagian kecil daripada pelajar dewasa mempunyai masalah ini. Jadi disebabkan kita mengajar mereka secara bercampur, jadi pengajar yang mengajar pelajar dewasa jika menghadapi masalah yang seperti ini perlu bijaklah untuk memberikan menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai bagi pelajar-pelajar dewasa yang tertinggal kemahiran seperti ini. Okay. Jadi namun walaupun dilaksanakan secara online dengan gangguan, kadang-kadang berlaku gangguan dalam talian terputus, tidak dengar suara, kadang berlaku gangguan bunyi-bunyi luar, bunyi-bunyi binatang dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bunyi anak-anak bising, sama ada daripada peserta ataupun daripada saya sendiri. Itulah cabaran pembelajaran secara online. Namun para pelajar berpuas hatilah, puas hati. Yang mana kadang-kadang walaupun 2 jam, kadang-kadang saya terpaksa anjakkan sedikit sebab berlaku gangguan semasa sesi PMP dilaksanakan. Namun dari segi belajar minat pelajar ataupun kesediaan belajar untuk belajar bersemuka, kita lihat respon tu agak seimbang. Ada yang suka online, ada yang suka bersemuka. Disebabkan faktor lokasi, ada yang datang dari jauh. Maka yang duduk jauh dari negeri yang jauh sukalah belajar secara online. Jadi secara keseluruhan begitulah kajian rintis ini menunjukkan bahawa pelajar bersetuju dan juga sangat bersetuju terhadap modul pembelajaran qawaid yang telah dipelajari oleh mereka di dalam kursus ini. Dari segi dapatan kualitatif soalan terbuka, beberapa tema mereka telah memberikan beberapa cadangan penambahbaikan. Dari segi tema yang saya telah analisis, saya dapat rumuskan kepada beberapa tema utama dan tema kecil, iaitu dari segi pengurusan kursus. Mungkin ada yang mencadangkan memerlukan kepada semester yang lebih panjang, ada yang mencadangkan bersemuka, dan juga bersemuka dan recording rakaman. Untuk tambahan, saya menggunakan platform Google Classroom sebagai tapak platform untuk meletakkan bahan-bahan sama dari segi PowerPoint, rujukan, ada peperiksaan, contoh soalan peperiksaan dan juga nota. Namun kuliah dilaksanakan secara dalam talian menggunakan Google Meet. Dan setiap sesi Google Meet ini dirakam. Yang kemudiannya saya upload semula di dalam channel YouTube. Jadi kebaikannya adalah para pelajar, bagi mereka yang tidak sempat untuk bersama-sama menyertai kursus ataupun kelas pada hari tersebut, mereka boleh menonton semula secara rakaman yang telah saya berikan. Okay. Namun dari segi sudut yang lain, ada masanya ketika kelas dilaksanakan, waktu tersebut PKPB, Perintah Perkawalan Pergerakan Bersyarat, di mana ada pelajar-pelajar yang terpaksa ataupun PKPP, pemulihan. Dalam fasa pemulihan dibenarkan pergerakan, ada yang pergi umrah. Jadi
Begitulah dari segi kebaikannya, mereka tidak dapat menyertai kelas pada waktu itu, tetapi mereka dapat menontonnya pada hari yang lain. Ataupun ketika PKP penuh, saya dapati ada pelajar dapat fokus sebab mereka tidak ke mana-mana. Jadi mereka memang fokus di dalam kelas ketika online. Okay. Dari segi aspek pengajaran, perlu kepada interaksi. Mungkin secara online berlaku sedikit kekurangan dari segi interaksi. Interaksi mungkin lebih kepada syarahan. Mungkin mereka perlukan interaksi yang lain dari segi menulis dan sebagainya. Yang mana aktiviti ni saya minta mereka buat ketika waktu tidak di pembelajaran secara sinkronus, iaitu ketika bukan secara dalam talian kuliah, bukan secara kuliah dalam talian, tetapi ketika aktiviti luar, aktiviti panggil aktiviti bebas. Okay? Nota dan rujukan, mungkin mereka perlukan nota tambahan dan juga cadangan untuk mengekalkan pensyarah. Namun itu di luar bidang kuasa saya. Adapun dari segi aplikasi online, ada yang bersetuju, ada yang tertinggal. Itulah tadi ya. Jadi inilah kekangan. Walaupun saya rakam, minggu berikutnya ada yang tak sempat lagi untuk menonton rakaman tersebut. Sebab kesibukan dan sebagainya. Inilah cabaran pengajaran bagi golongan dewasa. Mana pusat-pusat bahasa yang ingin menganjurkan program seperti ini perlu mengambil kira kekangan yang dihadapi oleh golongan dewasa. Perlu dipelbagaikan aktiviti bukan sekadar kuliah semata-mata. Semua pembelajaran mereka perlukan modul yang lebih baik, modul sokongan, kursus, rakaman. Saya mungkin ada yang tidak, saya tak pasti, tetapi mungkin kelas ini secara online dari segi positifnya, kelas yang dilaksanakan secara dalam talian dirakam. Jadi pelajar yang tidak datang dapat melihat rakaman. Ketika saya mengajar secara bersemuka, mana-mana pelajar yang tidak datang akan terlepas topik yang dipelajari pada hari tersebut. Itulah segi kekurangannya. Jadi disebabkan perkara tersebut, isu tersebut, di dalam cadangan ini ada pelajar yang mencadangkan bahawa untuk kelas yang dilaksanakan secara fizikal bersemuka perlu dirakam juga. Tapi di sini ada kekangan lah kerana pensyarah akan melaksanakan dua tugas, mengajar dan merakam. Jika dilaksanakan cadangan ini perlu ada staf sokongan lain yang perlu merakam sesi pembelajaran bersemuka yang dilaksanakan. Okay. Jadi dari segi impact ataupun susulan bagi kajian ini, terlihat pembelajaran bahasa Arab untuk golongan dewasa, golongan berkerjaya, boleh dikembangkan lagi kepada lebih spesifik kepada pengajaran Nahu. Namun di sana kita akan lihat pengajaran Nahu itu mempunyai berbagai variasi. Yang mana kita akan lihat di sana perbezaan dari segi modul. Perbezaan dari segi variasi, dari segi skop, tajuk-tajuk yang perlu diajar. Yang mana kita faham, untuk pembelajaran dewasa ini kita perlu terlebih dahulu melaksanakan analisis keperluan, needs analysis. Kita perlu tahu keperluan pelajar. Baru kita boleh menggubal modul yang kita akan laksanakan. Okay. Yang keduanya dari segi motivasi mereka belajar untuk memahami Al-Quran. Jadi kita perlu melaksanakan juga need analysis. Apa yang mereka nak faham. Mereka tak faham apa. Dengan bahasa Arab mereka, apa jangkaan mereka. Jadi daripada analisis ini kita akan dapat merangka modul-modul yang dapat memenuhi expectation, jangkaan mereka. Jadi kita fahamlah. Tidak semua modul sesuai untuk semua pelajar. Setiap pelajar perlu ada, mungkin kita boleh ada satu modul umum, tapi dari segi pelaksanaan akan ada modifikasi, flexibility.
ada perubahan berdasarkan keperluan pelajar yang kita ajar. Jadi, kajian ini insya-Allah saya harapkan dapat membuka minda, memberikan idea kepada para pensyarah, asatizah, pengkaji, penyelidik bahasa Arab supaya meneroka skop yang lebih luas untuk sama-sama kita berkongsi kepentingan mempelajari bahasa Arab bagi golongan dewasa, bagi masyarakat. Bagi golongan masyarakat. Bukan sekadar untuk komunikasi, tapi untuk faham bahasa Arab bagi tujuan ibadah dengan lebih sistematik. Mungkin ada macam mana bahasa Arab yang dipelajari dapat secara bermodul, dapat diintegrasikan untuk tadabbur Al-Quran sebagai contoh. Mungkin di sini saya cadangkan bagi penggubal yang terlibat di dalam kajian ini perlu memasukkan rakan-rakan pengkaji daripada pakar, daripada yang mempunyai kepakaran dalam tafsir Al-Quran, dalam kajian Al-Quran. Jadi bukan hanya melibatkan penyelidik bahasa Arab semata-mata. Jadi dengan ini kajian akan menjadi lebih mantap. Yang mana kajian ini boleh, jika dapat dilaksanakan sama ada oleh JAKIM ataupun ada pihak yang bersedia untuk memberikan keran dan sebagainya, kita akan dapat menghasilkan satu bahan yang lebih berfokus. Yang mana kalau kita lihat rujukan-rujukan ini sudah ada, namun rujukan-rujukan sedia ada bagi bahasa Arab bagi tujuan ibadah ini dapat kita kembangkan lagi secara lebih baik insya-Allah dan lebih jelas, berfokus. Ini adalah contoh platform Google Classroom dan juga channel YouTube yang telah saya masukkan rakaman sesi kelas yang telah saya laksanakan. Jadi rakaman ini adalah rakaman daripada sesi Google Meet lah, Google Meet. Jadi ini adalah contoh modul. Rujukan asas adalah rujukan modul yang disediakan oleh pihak UMC-SET, kursus bahasa Arab Mesti Melaya, dan saya tambah dengan buku Nahwu Mudah. Ada buku Nahwu Mudah 1. Ada satu lagi buku Nahwu Mudah 2. Tuan boleh dapati buku ini daripada pihak Telaga Biru Sdn Bhd secara online. Boleh dibeli secara online. Okay. Jadi sebagaimana yang saya kongsikan tadi, saya berharap kajian kecil ini yang tidak seberapa ini dapat merintis kepada kajian lain yang lebih mendalam, seperti menggubal aspek kandungan modul tata bahasa untuk pelajar awam, pelajar dewasa, pelajar berkerjaya, yang melibatkan yang mana aspek tata bahasa ini boleh dikembangkan untuk mereka lebih menguasai kemahiran bahasa, memahami ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis, zikir, itu bahasa Arab bagi tujuan khas, ataupun tujuan ibadah, dan juga kajian-kajian yang melibatkan aktiviti pedagogi, ataupun andragogi, pengajaran bagi golongan dewasa, sama ada secara bersemuka ataupun di dalam talian. Jadi alhamdulillah, saya berharap daripada perkongsian saya, daripada kertas kerja dan juga video ini dapat sama-sama mencetuskan idea untuk sama-sama kita meningkatkan lagi sumbangan bahasa Arab di Malaysia, khususnya bagi golongan dewasa, masyarakat awam dan juga berkerjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.